KPM. Didik TV KPM. Plup 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 plup. Itu dia hasil karya. Macam mana kita nak lukis ikan ni, kita nak hasilkan ikan ni berada di atas kayu ini dengan warna-warna yang terang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean. Dan hari ni mesti tanya-tanya apa yang kita nak buat tadi. Nak melukis, memotong semua kan dengan hasil ikan ni. Baiklah, hari ni mata pelajaran yang sama-sama kita akan belajar ialah pendidikan seni visual. Inilah peluang untuk kita semua, murid-murid di rumah dan juga ibu bapa untuk menerokai kreativiti masing-masing tu, meluahkan perasaan kita melalui seni, menenangkan minda semuanya. Dan juga tentunya saya bukan keseorangan. Hari ni kita ada guru penyampai untuk pendidikan seni visual ini. Kalau nak tahu siapakah guru tersebut, mari kita saksikan biodata beliau. Baiklah, itulah biodata guru penyampai kita hari ini, iaitu Cikgu Muhammad Skuri Hassan dari SK Felda Bukit Damar, Lancang, Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Hanif. Cikgu, seperti yang saya katakan tadi, cikgu saya harus panggil Cikgu Syukri Cikgu ya, Syuk. Betul, Cikgu Syuk. Lebih dikenali di kalangan kanak-kanak dan rakan-rakan guru, Cikgu Syuk. Cikgu Syuk Cikgu, sila perkenalkan diri kepada penonton-penonton di rumah Cikgu. Okey, terima kasih Hanif. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton di rumah, anak-anak boleh berikan murid-murid sekolah ni tadi ada seekor ikan, yang ada seekor lagi kawan dia. Ada kawan dia di sana. Okey, ni kita buat ni menggunakan teknik resis. Okey, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya merupakan Cikgu Syukri bin Hassan yang berasal daripada Pahang, kini menetap di Kampung Cempaka, Lancang. Kampung Cempaka, Lancang juga. Okey, tahun ni tahun ke-14 saya mengajarlah sebagai guru pendidikan seni. Tapi bukan mengajar seni je. Saya juga mengajar subjek lain lah di sekolah. Apa lagi mata pelajaran yang cikgu ajar di sekolah? Selain daripada seni visual, saya juga mengajar pendidikan jasmani, bahasa Melayu, pendidikan moral. Dan jasmani, juga dulu pendidikan civic. Pendidikan civic cikgu serba boleh cikgu Alhamdulillah dengan 14 tahun pengalaman mengajar Cikgu Syukri kita, dan cikgu tentunya kan kita ingin melakukan pelbagai jenis seni dengan teknik-teknik yang kita ingin belajar hari ini. Tetapi sebelum itu, sama-sama saya ingin mengingatkan kepada anda semua, adik-adik di rumah dengan saya sendiri, untuk sentiasa mematuhi SOP. Kenapa? Kita nak merendahkan angka COVID-19. Bagaimana kita lakukan begitu? Sentiasa memakai pelitup muka yang tutup dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Kalau adik-adik keluar nak beli air ke nak beli keperluan asas, jaga jarak 1 meter antara diri sendiri dengan orang seterusnya. Yang ketiga, kalau dah balik rumah tu kan, cepat-cepat mandi, basuh tangan dengan air dan sabun secukupnya. Jika tiada, kita gunalah gel pembasmi kuman. Dan cikgu, saya juga ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Silakan cikgu. Terima kasih Hanif. Ya, sama-sama kita sanitasi tangan dan pastikan gel pembasmi kuman tersebut rata di sekeliling jari sehingga ke pergelangan tangan cikgu. Ya, betul. Baiklah cikgu, kongsi dengan kita dan juga murid-murid di rumah, apakah objektif pembelajaran kita hari ini? Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan tajuk dululah. Silakan cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar resis suasana hidupan laut seperti mana yang kita buat ni lah. Okey, yang ni kita buat ikan sahaja. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar buat
gambaran menggambar suasana hidupan laut. Maknanya ada ikan, okey, ada juga rumpai laut, batu karang dan sebagainya lah. Okey, jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, kalau kita ikut pada SP kita, standard pembelajaran, okey, 1+1+1, okey, kita akan belajar mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual, okey, garisan, warna dan juga ritma dan pergerakan. Okey, kemudian 2.1.1 kita akan meneroka. Meneroka ni alat dan bahan untuk menghasilkan resis suasana hidupan laut. Resis suasana kehidupan laut, cikgu. Seperti yang kita ada dalam video di awal rancangan tadi, cikgu. Adakah ini contoh ini resis contoh, hidupan laut? Contoh resis yang mudah kita nak buat. Mudah kita nak buat. Mudah. Saya rasa untuk cikgu yang berjiwa seni agak mudah lah. Saya pasti mereka di rumah juga berjiwa seni agak mudah tu, insya-Allah. Sebenarnya seni ni taklah susah mana ni. Yang penting kita kena ada minat. Minat, kemudian kita usahalah. Kalau kita kata kita nak tapi kita kata tak minat, tak jadi juga kan. Betul, cikgu. Usaha ada tapi kalau tak minat, macam orang setengah-setengah orang dia ada bakat tau. Memang hebat dalam melukis. Betul. Tapi bila lama kelamaan dia macam minat dah kurang, dia tak nak explore, tak nak buat. Jadi secara tak langsung benda tu macam menghalang dia. Kurang berhasil lah, betul. Tapi kurang saya setuju karya. apa yang cikgu cakap. Dalam pelbagai mata pelajaran harus ada minat, harus ada usaha. Saya juga ingin tambah sikit, cikgu, ikhtiar. Ya, ikhtiar betul. dan istiqamah Ikhtiar itu sangat penting. Dan cikgu, tadi cikgu ada katakan kita nak buat silap mata sikit dia. Betul tu. Apa silap mata kita nak buat ni, cikgu? Nasib baik adik ingatkan. Cikgu pun dah terlupa tadi kan. Sebab cikgu nak fokus pada tajuk dan juga objektif. Lupa yang kita ada aktiviti kita nak buat silap mata. Tapi sikit je lah. Apa silap mata nak ni, cuba cikgu? tak? Boleh. Okey, Yang rumah mesti tak sama-sama tengok silap mata. Apa cikgu seni melakukan silap mata? Apakah silap mata itu? Dia berkaitan dengan tajuk kita hari ni lah. Okey, apa lagi? Mari kita ke depan. Okey. Saya ke sini, cikgu. Tadi cikgu berpesan kepada saya. Ni ni boleh pilih. Okey, dah pilih dah. Okey, bagus. Kosong ni, cikgu. Saya rasa ni kertas putih yang kosong. Ya, kertas putih. Kalau kita tengok memang tak nampak apa-apa kalau dalam TV kita. Tapi di situ ada sesuatu yang kita nak tunjukkan. Jadi Hanif, senang je. Spray ataupun sembuh cat poster tu pada kertas putih. Kita tengok apakah saya akan hasilnya. Saya memilih warna merah jambu hari ini. Kita tengok apa yang jadi. Sekarang tak ada benda. Tengok apa jadi. Dekat sikit. Ada cikgu, ada perkataan keluar lah. Okey, nampak Saya pasti murid-murid di rumah dah boleh nampak dah. Apakah tulisan yang ditulis di situ, cikgu? Saya bacakan Ada tulis Mahir PSV. Ya, itu yang kita nak buat hari ni Kita nak belajar. Bila kita belajar ni, kita dapat satu kemahiran baru, kemahiran dalam pendidikan seni visual. Itu yang kita nak buat. Sangat menarik, cikgu. Baiklah, itulah dia silap mata kita. Daripada tiada benda yang berada di kertas yang putih yang kita sangkakan tiada benda, cikgu, di kertas tersebut. Ketika kita menyembur cat tadi, keluarlah perkataan itu, cikgu. Itulah namanya resis, cikgu. Itu resis. Mudah saja. Nanti selepas ni cikgu akan perincikan lagi apa yang dimaksudkan dengan resis dan juga catan. Baik, cikgu, sangat menarik juga. Apa lagi yang kita ingin lakukan sekarang? Cikgu ingin berkongsi lagi ke? Okey, kat sini kalau kita tengok depan ni, ni boleh nampak ada contoh-contoh karya yang cikgu bawa. Ada beberapa jenis karya yang mana hasilnya adalah daripada resis. Teknik resis, kalau kita tengok di bahagian bawah tu ada kipas tangan tu. Okey, kipas tangan tu kita gunakan teknik resis, kita buat catan. Mudah je menggunakan bahan-bahan tara seperti menggunakan bahan seperti lilin, pastel minyak, krayon. Kemudian minta maaf, cikgu, pastel minyak, lilin dan krayon ya. Oh, ini semua bahan-bahan kita boleh bahan-bahan yang kita gunakan dalam resis. Untuk kita buat resis. Okey, kalau sini ada frame gambar Okey, selain daripada yang di bawah tu, di atas ni pun ada kalau kita nampak yang ni batik. Okey, biasa nampak batik tak? Betul, cikgu. Ini saya baru nak sebut tadi, seperti corak batik, seperti seni batik yang kita selalu tengok kan. Okay, dalam proses batik ni, menghasilkan batik, mereka gunakan teknik mencanting batik. Menggunakan lilin cair yang panas. Lilin cair yang panas untuk mencanting batik. Ya, untuk mencanting batik. Tujuannya untuk menghalang warna. Kalau kita tengok di sini, ada warna biru, ada warna merah kan. Okey, jadi untuk menghalang warna tu dia gunakan lilin panas tadi. Gunakan supaya warna tersebut tidak bercampur, cikgu. Ya, betul. Sebagai sempadan lah. Ya, sempadan. Adakah itu seperti yang kita perhatikan di sana, cikgu, yang besar itu? Kalau kita tengok pada catan yang saiz besar ni, yang ini kalau nak tahu ni, sajalah cikgu kongsikan di sini. Silakan, cikgu. Ini karya yang cikgu buat masa cikgu belajar di maktab perguruan dulu.
Wow, ni Tahun cikgu 2007. lakukan ketika itu. Tahun bila cikgu? 2007. 2007. Oh, dah lama dah. Tak sangka hari ni cikgu boleh bawa masuk studio Didik. Oh, menarik cikgu. Berapa lama hasil dah? yang cikgu buat Sudah dulu. 14 tahun cikgu simpan karya ni. Saya pasti sangat Sangat bernilai lah daripada cikgu. Benda nampak mudah, simple. Tapi tak sangka yang kita buat dulu, kita boleh gunakan pada hari ini. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini, mungkin kita akan gunakan pada masa depan. Agak-agaknya apakah kegunaan cikgu pembelajaran kita hari ini dengan teknik resist yang dilakukan ni untuk masa depan kita? Okey. Sebenarnya bila kita belajar PSB ni, selain kita akan belajar orang kata apa, mencungkil bakat. Okey, kita akan lebih kreativiti, meningkatkan daya kreativiti dan inovasi kita sebenarnya. Okey, sebab dengan belajarnya seni visual ni, kita boleh buat pelbagai lagi. Okey, kita boleh menghasilkan banyak produk. Daripada produk tu kita boleh jual, kita boleh komersialkan. Contoh yang ada di depan kita ni lah. Okey, seperti catan, seperti apa tu? Kalau kita nak pakai kipas, ni semua bahan-bahan kita boleh buat craft dan sebagainya menggunakan resist tadi. Menggunakan resist juga. Saya setuju tu dan saya pasti murid-murid di rumah juga tak sabar-sabar nak tengok bagaimanakah kita nak lakukan menggunakan teknik resist ini dalam penghasilan karya seni ini ya. Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Lilin panas digunakan dalam proses mencanting batik yang bertujuan untuk menghalang warna pada bahagian atas kain daripada bercampur. Kat mana nak tekan? Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan hari ini sama-sama kita akan menerokai pendidikan seni visual dengan topiknya resist suasana hidupan laut. Mesti adik-adik semua dah tak sabar kan? Cepat-cepat keluarkan kertas, cari pensel sebab kejap lagi kita nak lakar sama-sama tau. Dan dengan saya yang nak ajar kita punya teknik resist ni ialah Cikgu Syukri dari SK Felda Bukit Damar Lancang Pahang. Ya, Baik cikgu, Hanif. saya dah dapat kertas dah ni, saya dah ada pensel dah ni. Betul. Kongsikan kita cikgu, apakah alatan ke ataupun teknik-teknik mengenai resist ni yang kita nak belajar dahulu sebelum kita mula melakar? Kalau kita tengok kalau tengok di depan cikgu ni dah ada semua yang cikgu sediakan untuk kita punya proses pembelajaran pada hari ini. Okey, jadi cikgu sebenarnya nak tunjukkan slide. Cikgu ada sediakan slide. Silakan, cikgu. Jadi daripada slide tu nanti cikgu boleh terangkan satu persatu. Jadi mudah untuk anak-anak di rumah untuk lebih fahamlah. Okey. Boleh cikgu? Jadi Baik, kita perhatikan slide cikgu. Cikgu cuba tekan cikgu. Oh tak apa, saya tekan di sini. okey. Itu cikgu punya slide dah sedia dah. Dah ada kalau anak-anak nampak Okey, kita fokus pada mahir tahap 1 pendidikan seni visual. Kita buat resist. Okey, suasana hidupan laut. Okey, kita pergi pada inilah tajuk kita resist. Apa yang dimaksudkan dengan resist? Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Okey, resist ialah teknik menolak warna pada media kalis air ataupun dalam kurungan penolakan warna berasaskan air oleh sesuatu halangan seperti lilin atau oil pastel. Okey, yang tadi yang ingat tak ni buat mula-mula tadi tu kan? Betul, cikgu. Itulah dia. Bila kita sebenarnya lakaran cikgu dah lakar dengan lilin. Jadi lilin tadi menghalang warna yang Hanif spray tu, yang Hanif sembuh tu. Saya sembuh tadi cikgu. Jadi nampak tulisan tu keluar. Betul cikgu. Okey, kita tengok pada catan Yang kedua, catan ialah hasil karya seni dua dimensi yang dihasilkan dengan media basah seperti cat air dan cat poster menggunakan teknik-teknik tertentu. Teknik ni contohnya basah atas kering. Okey. Seterusnya, Cikgu ada mengatakan mengenai catan. Saya juga dengar ada teknik yang dikatakan capan cikgu. Adakah catan dan capan itu ada persamaan? Dia dari segi persamaannya kalau kita tengok dia menggunakan cat air ataupun cat minyak, catan. Okey, cuma dia punya teknik je berbeza. Teknik berbeza cikgu. Okey, kalau catan biasanya ada teknik basah atas kering kan. Okey, kalau capan ni kita mengecap. Contohnya kita ambil objek alam, contohnya daun, kita sapu dengan cat poster, kemudian kita terap atas kertas. Dari situ dia akan menghasilkan satu jalinan baru. Itu teknik capan juga. Itu Seperti kita letak ibu jari kita, ada kesan ibu jari di situ. Begitulah. Okey,
kita pergi pada slide kita kita nak buat ni. Okey, Hanif, jadi kita punya objektif tadi kita nak tengok bahasa seni visual. Okey, bahasa seni visual kita nak fokus pada garisan. Okey, kita tengok ada garis bergerak di situ. Ada, ini cikgu ambil daripada buku teks Okey, ada murid-murid sedang membuat aktiviti melakar menggunakan bahan seperti krayon, oil pastel, lilin, okey, dan juga penyembur air. Tadi baru pegang penyembur air, ingat tak? Betul, cikgu. Okey, dia kata kat situ, apa yang mereka buat tu, mereka nak melihat jenis-jenis garisan. Apakah yang berlaku bila mana warna air tadi diletakkan di atas bahan-bahan seperti bahan-bahan yang menghalang warna tu lah. Okey, kita terus lagi. Kita nak tengok. Okey. Tak apa cikgu, saya tolong cikgu kawal di sini. Okey. Terima kasih Hanif. Okey, ini jenis garisan yang menunjukkan pergerakan. Ini fokus kita untuk bahasa seni visual, unsur seni, garisan dan juga warna. Kalau kita tengok pada slide kita ni, okey, ada contoh-contoh garisan Hanif nampak Ada cikgu. Okey, garisan melingkar, garisan zigzag, garisan titik-titik. Selain daripada tu, kalau kita tengok pada karya seni yang terhasil di sana tu, okey, ada macam bintang dan bulan. Perasan tak? Ada cikgu, bintang. Saya nampak bulan berwarna jingga di situ. Bintang warna kuning. Ada garisan melengkung di situ. Okey, ada garisan beralun di situ. Okey, seterusnya ni. Kita tengok lagi. Ini contoh-contoh penggunaan alat dan bahan lah. Okey, antaranya kita gunakan krayon pada karya gambar kapal layar di laut tu. Okey, itu ada garisan beralun. Kemudian ada garisan melengkung pada karya daun tu menggunakan oil pastel ataupun pastel minyak lah. Okey, kemudian yang ketiga menggunakan pita pemadam. Nanti cikgu nak tunjukkan. Okey, yang ni dia buat garisan berpancar. Anik, biasanya garisan berpancar ni kat mana Anik tengok? Garisan berpancar, adakah seperti pancaran suria matahari ya, cikgu? Betul. Pandai bijak ni. Betul. Nasib baik dia perkataan tu dah dekat-dekat dah tu Okey. cikgu. Kemudian garisan putus-putus. Dekat mana biasanya kita tengok? Garisan betul-betul hujan cikgu. Ya, Hujan. betul. Garisan betul-betul sering digunakan dalam lukisan air hujan. Ini semua garisan bergerak seperti Ya, yang cikgu. katakan. Ya, betul. Garisan bergerak. Ini yang cikgu nak tunjukkan sebenarnya. Yang kita nak belajar hari ini, selain kita belajar teknik resis, kita juga belajar mengenal garisan. Dan juga warna. Okey, seterusnya. Cikgu ingin saya teruskan. Okey. Ini media, alat dan bahan. Okey. Anak-anak di rumah pun dah biasa guna, dah biasa nampak benda ni Okey, kita ada kertas lukisan, pensel, lilin, oil pastel, berus warna, palette dan juga cat poster. Selain daripada cat poster sebenarnya, kita juga boleh gunakan cat air. Cat air cikgu. Cuma dia ada beza. Cat poster dengan cat air ni, cat poster dia lebih legap. Lebih legap. Cat poster lebih legap. Cat maksudnya air saya rasa dia lebih lut sinar. Lebih lut Dia sinar. ibarat kata berat dan ringan. Begitulah. Menarik cikgu. Menarik. Dan juga cikgu katakan ada oil pastel ataupun pastel minyak di situ, atau kita boleh gunakan krayon seperti boleh, cikgu katakan sama. tadi. Sebab dia lebih kurang je. Dia punya benda asasnya daripada minyak. Berasaskan minyak. Jadi minyak dengan air tak boleh bersama. Dia resist lah Dia cikgu. resist, dia menghalang. Baik. Itu dia. Okey, seterusnya. Kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey, ini langkah-langkah menghasilkan gambar menggunakan teknik resis. Okey, anak-anak di rumah selain daripada kita belajar mengenal alat dan bahan, kita kenal teknik resis, kita kena hasilkan karya resis. Jadi fokus kita nak buat pada suasana hidupan laut. Jadi kita buat gambaran ni lah seperti mana yang ada dalam buku teks. Sebenarnya yang dalam buku teks tu hanyalah cadangan. Okey, yang dalam buku teks tu adalah cadangan. Kita boleh buat lebih lagi. Okey. Kalau kita tengok dalam tu ada ikan, ada rumpai laut, ada terumbu karang. Tapi anak-anak di rumah sebenarnya boleh buat lebih baik lagi. Mungkin boleh tambah kuda laut, sotong, udang cikgu. Udang galah. Udang galah dan pelbagai lagi. Ikut kreativiti masing-masing. Saya setuju, Cuma cikgu. bahan yang digunakan tu kita kena fokus pada bahan untuk buat resis lah. Bahan tu buat resis. Okey. Ada lagi cikgu? Ada satu tip Slide di bawah kita. tu Kita tengok, Hanif, boleh kita tengok satu persatu Boleh. Okey, yang pertama tu kita buat lakaran pelbagai jenis garisan menggunakan pensel. Yang pertama. Kemudian yang kedua, lukis mula lakaran dengan oil pastel. Yang ketiga, lukis mula lakaran dengan lilin. Kemudian yang keempat tu, warnakan lakaran dengan cat poster. Dia bagi tip sikit, karya lebih mudah diwarnakan dengan cat air yang lebih cair. Lebih cair, lebih kalau pekat mudah. tak berapa cantik. Lebih cair tu lebih menarik. Kenapa lebih cair lebih mudah cikgu, lebih menarik? Ya, Kerana betul. dia akan lebih warna senang tu akan tersebar. Dia berserak.
Okey, jadi kita fokus pada atas meja kita ni lah. Baik, cikgu. Yang cikgu nak kongsikan di sini, alat dan bahan. Jadi cikgu rasanya tak perlu perkenalkan lagi lah. Sebab tadi cikgu dah tunjuk dalam slide. Jadi atas meja ni pun dah ada. Jadi Hanif, kita teruskan kepada lakaran kita. Itu yang kita nak buat, kita nak belajar. Saya pasti murid-murid di rumah pun cepat-cepat sekarang lah masa untuk kita menggunakan kertas dan pensel kita. Kerana dapatkan kita nak pensel. melakar sama-sama. Okey, apa kita nak buat? Kita jalan mudah, kita tiru daripada buku. Betul. Okey, kalau rasa nak mencabar, kita buat sendiri. Buat sendiri. Itu pun boleh. Betul. Jadi terpulang pada Hanif lah. Cikgu akan bimbing Hanif bagaimana kita nak melakar suasana hidupan laut. Baik, cikgu. Okey. Boleh kita mulakan, cikgu? Boleh. Langkah pertama tu kita masukkan dalam kepala kita dulu ikan. Baik, ikan. Sebab ikan adalah orang kata subjek utama dalam laut. Saya teringat ikan bawal, cikgu. Hari tu mak saya minta beli ikan bawal di kedai. Ya? Saya duk fikir kalau bawal ni tudung bawal. Tudung bawal. Boleh Maklum juga. lah. Boleh juga, cikgu. Baiklah. Saya akan mula lukiskan ikan bawal, cikgu. Ya. Sebenarnya tak kisah pun. Tadi Hanif ada pegang ikan Nemo, ingat tak? Ada. Saya rasa kalau Hanif lukis ikan Nemo pun boleh. Ikan Nemo pun boleh. Sebab apa dia menarik? Murid-murid di rumah juga lukis ikan yang anda semua suka. Yang mana rasa comel, betul. cantik tu, lukis ikan tu. Maka saya akan lukis ikan Nemo, tapi saya terpaksa tengok di sana. Mana rupa Nemo kita? Okey Hanif, kalau Hanif Ya, nak saya. tahu, tak apa. Teruskan. teruskan, cikgu, Cikgu cuma nak kongsi Baik, je. cikgu kongsikan, cikgu. Okey. Anak-anak di rumah, murid-murid, sebenarnya dalam kita belajar melukis ni, paling mudah kita gunakan teknik imitasi. Imitasi itu maksudnya peniruan. Kita meniru apa yang ada di hadapan mata kita. Okey, itu lebih mudah untuk kita melukis berbanding kita menggunakan daya imajinasi kita. Yang ini yang cikgu nak kongsikan anak. Cara mudah untuk belajar melukis adalah dengan meniru. Itu paling mudah. Macam Abang Hanif sedang buat sekarang. Okey, dia sedang meniru gambar Nemo di sebelah sana. Betul, cikgu. Saya sedang mengikutkan teknik imitasi gaya lukisan Nemo, lakaran Nemo tersebut. Tetapi sebentar lagi saya akan teruskan lukisan saya yang belum nampak seperti Belum nampak Nemo lagi. Tak apa. ni. Tapi insya-Allah kejap lagi kita akan siapkan lakaran kita. Anda semua mesti juga nak siapkan lakaran. Kita akan berehat sebentar sambil tengah siap-siap lakaran tu. Kita rehat sebentar saja. Jangan ke mana-mana. Teruskan lakaran anda di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Garisan beralun yang dilukis secara berulang-ulang mampu mewujudkan prinsip ritma dan pergerakan dalam sesebuah karya seni. Baiklah. Okey, dah siap dah lakaran saya ni. Saya nak kongsikan sikit. Sikit lagi. Okey, saya nak kongsikan kepada murid-murid di rumah. Tengok lakaran saya hari ni. Boleh tak? Saya dah ada ikan di atas, ikan di bawah. Bolehlah macam ikan bawal sikit nanti, kan? Ikan di sini kita ada rumpai laut sikit, ada terumbu karang. Anda kembali bersama kami di Didik TV KPM dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual untuk tahap 1 bersama saya Hanif Sean, dan hari ini bersama saya ialah Cikgu Syukri dari SK Felda Bukit Damar Lancang Pahang, ya. Seorang juga jurulatih kebangsaan, cikgu. Jurulatih utama Kebangsaan Pendidikan Seni Visual. Baru dilantik. Alhamdulillah untuk pendidikan seni visual, cikgu. Ya, betul. Baik, so saya percaya saya di tangan yang tentunya boleh dipercayai di sini. Dan cikgu, boleh. apa pendapat cikgu mengenai lakaran saya ini? Okey. Hasil daripada kita belajar sebentar tadi, okey, saya tengok kat sini Hanif dah boleh buat melakar menggunakan pelbagai jenis garisan. Okey, jadi di sini cikgu nak buat sedikit pentaksiran lah. Boleh, cikgu. Apakah contoh-contoh ataupun garisan yang Hanif tahu? Boleh sebutkan? Yang saya cuba ingat daripada yang cikgu katakan tadi. Saya rasa garisan beralun. Okey. Ada beralun seperti ombak. Ada juga garisan melingkar, cikgu. Melingkar, betul. Melingkar. Lagi? Jika kita perhatikan seperti hujan, garisan putus-putus. Ya, betul. Okey, ada lagi contoh lain nak bagi? Ada satu lagi, cikgu. Saya ingat ada 4, cikgu. Ada 4. Okey, saya cuba bagus. ingat ni. Alamak, minta maaf, cikgu.
yang beralun, putus-putus di sini, melingkar, putus-putus. melingkar kat situ, beralun kat sini, melingkar. Alamak, satu lagi cikgu. Tak Saya apa. tak ingat. Okey, Apakah itu sebenarnya cikgu? garisan ni ada banyak ni. Jadi Betul. cikgu kongsikan garisan berpancar. Berpancar cikgu, matahari. Matahari Betul, tadi betul, Hanif sebut betul. suria tadi kan. Betul. Okey. Jadi pada cikgu, Hanif dah dapat sesuatu lah untuk kata apa pembelajaran kita pada hari ini. Hanif dah mengenal unsur seni garisan. Unsur seni Okey, garisan. jadi lepas ni kita nak menghasilkan karya melalui penerokaan alat dan bahan lah. Betul, Okey, cikgu. yang ada depan cikgu ni, ini adalah alat dan bahan yang kita nak gunakan untuk kita melakar. Cikgu dah siapkan dah cikgu punya. Okey, ini contoh. Oh, cantik cikgu. Okey. Kalau nampak lah. Pelbagai warna di Okey, sini. kita dah melakar menggunakan pensel seperti yang Hanif buat tu. Lepas ni Hanif kena melakar lah sekali lagi menggunakan lilin ataupun lilin. oil pastel dan juga krayon. Mana-mana boleh. Tak ada masalah. Cuma bila kita nak buat kesan air, kita kena gunakan lilin lah. Lilin putih kan. Ibarat macam kita menyembur pada segmen yang pertama tadi. Betul, cikgu. Jadi sekarang kita tak nampak. Nanti bila kita dah masukkan warna, baru kita nampak. Betul juga. Seperti yang saya boleh perhatikan di sini cikgu telah menggunakan krayon dengan pelbagai warna, dan kita ada juga bulat-bulat buih-buih di sini yang buih-buih. mungkin tidak nampak begitu ketara di rumah, tetapi sebenarnya ada kesan lilin berwarna putih di situ cikgu. Betul. Okey, jadi langkah seterusnya seperti mana yang dalam slide tadi tu. Langkah pertama kita melakar dengan pensel, langkah kedua kita melakar dengan oil pastel ataupun krayon, kemudian dengan lilin yang ketiga, dan yang keempat mewarna. Mewarna. Maksudnya adalah proses yang terakhir lah. Betul cikgu. Jadi bila nak mewarna ni, kita kena tahulah warna. Betul. Okey, warna apa yang ni biasa tengok, yang ni tahu? Kalau kita sebut laut, apa yang terbayang dalam kepala? Murid-murid di rumah juga, kalau cikgu kita tanya tadi, kalau kita sebut laut, warna apa yang boleh kita bayangkan? Seperti saya boleh agak laut selalunya kita kaitkan dengan berwarna biru. Betul. Jika kita masuk laut cikgu, ada rumpai laut berwarna hijau. Ya, betul. Ada terumbu karang yang berwarna coklat. Ada yang berwarna-warni kan? Ada berwarna-warni cikgu. Betul. Ikan saya ingat ada warna jingga, ada warna biru. Ketam warna merah tu sedap Ya, cikgu. betul. Kan? Dia sebenarnya dalam laut ni ada pelbagai warna, macam-macam warna. Ada yang bercampur-campur, berwarna-warni. Itu yang dikatakan keindahan laut. Betul. Okey, keindahan ciptaan Tuhan. Jadi dalam kita belajar pendidikan seni visual ni, selain daripada kita menghargai karya kita, karya kawan kita, kita juga menghargai alam ciptaan Tuhan. Betul cikgu. Okey. Baik cikgu. Adakah cikgu ingin saya meneruskan lakaran menggunakan krayon atau kita Okey. boleh masuk warna terus? Kita, cikgu rasa Hanif boleh buat slow-slow kalau nak buat yang krayon tu. Baik. Cikgu nak terus fokus pada mewarna. Silakan cikgu. Okey, tapi cikgu rasa Hanif pun elok mewarna. Sebenarnya Warna. sementara tadi tu cikgu dah tolong Hanif sebenarnya. Betul Senyap-senyap. cikgu. Sebenarnya cikgu Syuk tadi sudah tolong saya daripada lakaran yang menggunakan pensel tadi. Sekarang saya juga ada yang sudah dilakar dengan krayon. Betul Ya, cikgu betul. Krayon dan juga oil pastel bersama lilin. Krayon, kita gunakan pastel semua. minyak dan juga lilin. Baiklah, kita akan berwarna sama-sama pula sekarang. Okey, Baik, cikgu. bila nak Bagaimana saya mewarna, lakukan? kita kena ada warna lah. Okey, warna cat poster. Okey, cikgu tunjukkan sikit. Yang ini cat poster. Okey, biasa kanak-kanak di sekolah dia gunakan yang ni lah. Okey, ataupun kita boleh gunakan cat air. Cat air. Dalam bahasa Inggeris ni dia kata watercolor kan. Betul. Okey, yang ni dalam tiup biasanya, tapi jadi hari ni untuk lebih mudah kita gunakan poster color. Seperti mana yang disarankan dalam buku teks. Boleh, cikgu. Okey. Hanif jangan susah-susah. Kita tak payah nak bancuh. Baik. Okey, sebab kita dah ada. Oh, sudah ada di sini cikgu. Jadi kita ambil je warna ni. Okey, contohnya nak warna apa tadi? Warna biru. Silakan lah cikgu. kan? Ya, warna biru Okey. Jaga jarak kita Betul Ambil cikgu, itu rapat-rapat sangat penting. Cikgu, Okey. kalau cikgu ambil warna biru, saya ada ikan warna oranye, biasa saya guna warna oranye Ya, juga. boleh guna warna jingga. Jingga. Tak Cikgu maaf. betulkan warna Setuju. jingga. Okey. Tuang je dalam ni sebab kita nak gunakan tak perlu banyak pun. Okey. Kepada murid-murid di rumah yang sama-sama mewarna kita kan, pastikan kita alas Okey. tau. Gunalah alas surat khabar ke, guna kain ke. Kalau tak nanti Pelet. tumpah-tumpah dekat meja, nanti mak bapak marah pula. Sama-sama kita jaga-jaga di sini. Abang pun nak tuang pelan-pelan sini. Jaga-jaga. Berhati-hati Berhati-hati. Kalau Okey. nanti terpercik kat baju. Okey, jadi untuk itu kita sepatutnya pakai apron. Betul. Jadi kebetulan cikgu memang dah sediakan untuk Hanif. Terima kasih cikgu. Betul okey. ni. Kalau di rumah juga nak jaga baju Jadi tu. anak-anak di rumah untuk nak orang kata apa, nak menjaga kebersihan dan keselamatan, gunalah apron. Tak kisah. Yalah, guna apron. Bukan saja untuk masak, mudah tetapi saja. juga Pakai untuk terus. kita menghasilkan karya seni kita. Ya, cikgu sangat Ya. menarik cikgu. Macam nak memasak pun ada. Cikgu pun dah ada gambar ikan di sana. Kena dah dengan bersedia. tema kita hari ni Betul. ikan. Baik, saya dah tak sabar ni Okey, cikgu. tak Ikan sabar. saya berwarna Okey. jingga, warna pastel saya juga. Cat pastel juga sudah Okey. berwarna jingga di situ. Pilihlah brus mana yang Hanif suka. Saya Selalunya guna brus bulat.
Cikgu sarankan guna berus bulat ya. Okey. Baik, saya guna berus yang ini. Okey, dia ada satu lagi tu yang berus rata macam ni. Okey, tapi untuk teknik resist ni kita sesuai guna berus bulat. Berus bulat ya. Cikgu Okey. boleh saya mulakan di sini? Okey, teruskan. Saya warnakan saja ikan saya cikgu di pun sini. nak mewarna juga. Kita buat sama-sama. Sambil-sambil tu kita berkongsi tentang pelajaran kita hari ni lah. Okey, cikgu nak buat perkongsian warna. Okey, Hanif, kalau ni nak tahu warna ni sebenarnya dia ada pelbagai jenis lah, ada pelbagai kategori. Pelbagai kategori warna cikgu ya. Okey, yang Hanif guna tu warna jingga. Warna jingga. Dia dalam kategori warna panas. Warna jingga ialah warna yang panas. Ya, panas. Kenapa? Merah, jingga dan kuning warna panas. Seperti warna-warna yang kita boleh kaitkan dengan matahari lah. Matahari tu panas. Unsur dia tu panas. Unsurnya panas cikgu ya. Ada Kadang-kadang- warna yang sejuk ke cikgu? Okey. Itu soalan yang sangat baik ini cikgu boleh Kalau ada bagi. panas mesti lawannya sejuk. Ya, betul. Lawan kepada panas adalah sejuk. Okey, warna sejuk seperti yang cikgu guna ni. Warna biru. Warna biru ialah warna Okey. sejuk. Biru, hijau dan juga ungu adalah warna sejuk. Baik, menarik cikgu. Bolehlah kita kaitkan dengan Okey. hari yang indah, yang terang, kedingin, sejuk Ya, cikgu. betul. Okey, jadi kalau untuk murid-murid di rumah jadi kita tengok sedikit Hanif cikgu nak buat Ya saya cikgu. Okey, kita dah letak lilin tadi. Okey, ini warna kita sapu saja. Itulah silap mata yang kita buat di awal tadi cikgu. Betul, silap mata yang kita buat tadi. Jadi langgar je. Tak ada masalah. Langgar je, cikgu, Langgar je macam ni kan. Sebenarnya saya setuju cikgu. Tadi sebenarnya ketika saya mewarnakan ikan saya warna jingga ni, saya buat perlahan-lahan, berjaga-jaga. Tetapi sekarang cikgu kata langgar, saya pun langgar je cikgu. Okey. Tapi kalau Hanif nak buat ikan tu macam ada warna hitam, putih, jadi kita ambil bahagian tertentu sajalah. Bahagian tertentu. Janganlah warnakan semua. Tapi kalau air laut macam cikgu ni tak apa. Cikgu sapu je. Ini dikatakan resist tadi, dia menghalang warna. Okey. Boleh Lilin cikgu. Ikan saya dah habis. tak apa ni. Buat dulu. Kita yang buat dia, bukan dia buat kita. Nanti kita baikilah. Murid-murid di rumah silalah ikut kreativiti masing-masing ya. Nak kalau nak buat ikan tak apa, macam nanti- abang ya. nanti Yang keseluruhan cikgu tolong warna baiki. jingga boleh. Okey, nampak. Nak berselang dengan putih dan hitam pun boleh ya. Ikut kreativiti. Cikgu inilah dia. Okey, Kita- jadi Hanif, ikan ni cikgu nak warnakan hitam dengan merah. Okay, jadi Silakan, cikgu. bahagian dalam tu macam ni kan. Kita jangan letak warna, kita dia sempadan tu. Jadi dia takkan masuk ke sana. takkan masuk di sana. itu Yang ini kita dikatakan- tak boleh langgar lah cikgu. Kita ikut Ikan yang kita tak untuk boleh langgar. laut saja tadi kita boleh lakukan saja. Betul. Okey, jomlah kita teruskan. Baik. Cikgu, Okey. seperti yang cikgu katakan sangat menarik kerana saya pasti murid-murid di rumah juga ketika mereka sedang melakukan mewarnakan di sini dan boleh nampak bahawa tidak masuk di bahagian yang ada krayon tadi. Betul. Itu betul-betul seperti silap mata di sini ya, kerana saya boleh lukis di situ tetapi garisan sebagai sempadan ikan ini masih kekal. Tidak dicampur warna dia. Okey, Baik, jadi cikgu. untuk ikan tu, cikgu nak tolong ni baiki sikit lah. Kita nak masukkan Saya rasa saya perlu warna tolongan hitam juga. dan putih kan. Ya. Jadi kita kena tambah warna lain lah. Tapi tak apa Anik, yang tu cikgu dah sediakan kertas lukisan yang banyak untuk Anik. Baik. Jadi Anik kena siapkan lah. Kita belajar dari kesalahan lah cikgu. Ya, Zari. betul. Ya. Itu betul. Kita belajar daripada pengalaman dan juga kesilapan kita. Itu Betul. lebih mematangkan kita untuk capai sesuatu yang lebih baik pada masa depan. Saya setuju cikgu. Okey. Maka saya ada warna hitam di situ. Jadi Anik boleh pilih berus lain pula. Saya akan Berus guna banyak nanti ni. bercampur berus nanti. Okey. Bahagian mana yang nak dihitamkan? Saya rasa saya akan letak di sini cikgu warna hitam. Okay. Saya akan bersilang mungkin bahagian antara- ekor bahagian belakang ni. Bahagian ekor belakang, Okey. Boleh masukkan. Tak apa, walaupun kita dah masukkan warna jingga di situ, kita sebenarnya boleh masukkan warna lain, tak ada masalah. Nanti dia akan jadi tona warna. Ton warna ni. Jadi tona itu satu warna lagi di yang kita situ, akan belajar. Oh, menarik, cikgu. Ton ni maksudnya daripada gelap ke cerah ataupun daripada cerah ke gelap. Okey, sambil-sambil tu kita teruskanlah. Cikgu memang seronok ni Saya dah kalau nampak mewarna. di sini percampuran antara hitam dan jingga sini tidaklah hitam sepenuhnya. Dan juga seperti cikgu katakan, kita menggunakan cat pastel minyak ni dah boleh nampak dia tersebar. Ya, betul. Tersebar ya di sini. Okey, saya kongsikan dengan murid-murid di rumah. Tengok, adalah sedikit perbezaan warna ikan abang hari ni ya. Tadi daripada oren sahaja, sekarang adalah sedikit hitam di sini dan saya rasa saya nak cikgu boleh saya masukkan sini juga hitam cikgu. Boleh, tak apa. Ya? Nanti kalau rasa tak berapa nak jadi, tak apa. Kita buat lakaran baru. Okey, kita ulang lagi teknik yang sama. Tak apa, tak ada masalah ni. Betul cikgu. Okey, Hanif buat je dulu. Jangan fikir cantik tak cantik, sebab dalam pendidikan seni visual, cantik tak cantik tu itu bukan keutamaan.
Okey, yang kita nak belajar adalah kreativiti tadi. Kreativiti dan itu. teknik yang betul Dan juga. teknik yang betul. Itu sangat penting. Okey. Jadi cikgu nak kongsi lagi tentang warna tadi Selain cikgu. daripada warna panas, warna sejuk, kita ada juga warna asas, warna sekunda dan warna tetia. Warna asas, warna sekunda dan warna tetia, Tetia. cikgu. Apakah warna asas tersebut, cikgu? Okey, warna asas ni adalah warna utama yang tak boleh dicampurkan dengan warna lain. Warna tu merah, biru, kuning. Merah, biru, kuning adalah warna asas. Warna Tiga asas warna asas. ataupun warna primer. Okey. Jadi untuk murid-murid di rumah kena tahulah sebelum kita nak menggunakan warna, kita kena tahu kumpulan-kumpulan warna. Warna sekunda pula adalah campuran warna asas tadi. Nek. Warna sekunda adalah campuran warna antara merah, biru dan kuning tadi. Ya, kalau kita campur merah campur biru akan jadi ungu. Merah campur biru jadi ungu, cikgu. Okey. Kemudian biru campur kuning akan jadi hijau. Biru campur kuning jadi hijau, betul? Okey. Kemudian satu lagi tu biru campur kuning, hijau, biru campur merah, ungu. Kemudian satu lagi, cikgu lupa. Apa dia? Cikgu minta maaf, cikgu, sebab saya pun tengah lock. Kuning dengan merah jadi jingga. Itu dia. Baik. Okey. Saya tengah lap ikan saya tadi, cikgu, Tak sebab apa, meleleh tak pula apa. air dia. Tak ada masalah, cuba je dulu, buat Baik. dulu. Nanti kita baiki sama-sama. Okay. Tapi cikgu, minta maaf, seperti yang cikgu katakan tadi, kita ada tiga kategori warna di situ, cikgu. Ya. Warna primer, warna sekunda dan warna Tertia. tetia. Dan primer tadi kita ada merah, biru dan kuning. Betul. Warna sekunda ialah campuran. Warna primer tadi Okey. menjadi warna sekunda. Warna tetia itu pula, cikgu? Okey, warna tetia ni adalah campuran daripada warna primer dan warna sekunda. Digabungkan. Cikgu. Okey, kalau merah dengan jingga, dia akan jadi merah kejinggaan. Merah kejinggaan. Okey, jadi anak-anak di rumah, cikgu boleh buat pentaksiran untuk Anis di situ. Boleh, cikgu. Ni dah mengenal warna. Betul. Okey, bila Anis dapat menyebut 3 warna asas, maksudnya Anis sudah berjaya menguasai unsur seni warna. Baik, cikgu. Sangat penting dan saya pasti murid-murid di rumah juga kena ingat 3 warna primer tu. Ada merah, ada biru dan ada kuning. Dan jika kita campur warna-warna primer ini, campur 2 sahaja, cikgu. Ya, campur dua sahaja. Campur 2 menjadi warna sekunda. Dan warna sekunda tersebut, sebagai contoh warna hijau, jika dicampur dengan warna primer, menjadi warna tetia pula. Betul. Itu betul, cikgu. Ya, betul. Baik, saya akan teruskan mewarna ikan saya semoga tidak meleleh tadi. Sama-sama kita menerangkan tu, kita buat jugalah aktiviti kita ni kan. Sebab fokus kita untuk menghasilkan resis suasana hidupan laut. Betul, cikgu. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga teruskan mewarna anda punya lukisan lakaran tersebut. Hari ini kita buat sama-sama suasana hidupan laut ya. Nanti boleh berenang pula tu. Tetapi sambil-sambil tengah mewarna tu, cikgu, kita pun akan berehat juga. Oh, Kita ya ke? akan teruskan warna kita sambil kita berehat. Betul. Jangan ke mana, kita sama-sama nak tengok hasil karya seni masing-masing kejap lagi di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Terengganu dan Kelantan merupakan 2 buah negeri di pantai timur semenanjung Malaysia yang sangat terkenal dengan penghasilan kraf batik. Batik dihasilkan dengan melalui beberapa proses sama ada melukis atau menerap blok, mencanting, mewarna, merebus dan menjemur sehingga kering. Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Anissa Izara binti Abu Syahril. Saya akan tunjukkan teknik resis. Mula-mula kita kena lukis.
Cantik betul ya. Karya adik kita tadi sangatlah kreatif. Alhamdulillah tu saya rasa tu bakat seni tu besar tu. Macam abang nanti saya rasa saya kena belajar lagi ni. Dan tadi kita ada juga belajar mengenai batik tu, dan batik itu ada kena-mengena dengan topik kita hari ini, iaitu resis. Teknik-teknik resis ya, dan topik kita hari ini ialah resis suasana hidupan laut dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Bersama saya ialah Cikgu Muhammad Skuri Hassan dari SK Felda Bukit Damai Lancang Pahang. Kita panggil Cikgu Syukri. Ya, betul. Cikgu, baiklah, kita sudah habis, kita punya selesai dah kita punya hasil karya seni ni. Siap Betul cikgu, saya pasti murid-murid di rumah juga sudah selesai dengan karya masing-masing ya. Tapi kalau belum tu tak apa, teruskan lagi. Cikgu, kongsikan cikgu dengan hasil kita mari hari kita ni. kongsikan hasil yang kita buat bersamalah. Okey, yang cikgu bimbing. Alhamdulillah cikgu dapat membimbing Hanif, dan Hanif juga dapat membuat hingga siap. Betul cikgu. Cikgu rasa ini satu kejayaan untuk Hanif lah secara peribadi ya, dan cikgu juga berasa bangga lah kita dapat berkongsi hasil karya kita pada hari ini, suasana hidupan laut. Cumanya kalau kita tengok Hanif, perbezaan karya ni nampak sama. Betul. Tapi apa yang berbeza adalah format kita menampal. Format karya menampal. kita yang Hanif pegang tu format dia menegak. Cikgu. Potret. Dan saya ni melintang ataupun landscape. Sebenarnya untuk murid-murid di rumah tak ada masalah. Kamu nak buat menegak, nak buat melintang, mana-mana pun boleh. Mana-mana boleh cikgu. Dan cikgu, dengan hasil karya saya ini, agaknya berapa bintang yang cikgu boleh bagi ni? Okey, kalau di sini kalau katalah 10 bintang. 10 bintang cikgu boleh bagi 8. Ingatkan dah bagi 10. Tak dapat 10. Sebab tadi Hanif dah ada, sebab Hanif perlu belajar kan. Betul. Baiki sehingga menjadi begini. Jadi cikgu boleh bagi 8 ke 9 8 ke 9 lah. Baik, saya rasa itu pun cemerlang. Alhamdulillah. Saya pasti betul. di rumah juga, murid-murid di rumah sedang cuba sedaya upaya tu walaupun saya tadi terwarna jingga keseluruhan. Kita buat yang baru. Kita buat yang baru. Yang penting usaha cikgu. Seperti cikgu katakan, usaha, minat, ikhtiar kan. Betul, sangat penting. Baik cikgu, apa lagi yang cikgu ingin kongsikan hari ini? Okey, jadi kalau kita tengok di bahagian depan ni, cikgu dah bawa sekali karya murid cikgu daripada 3 buah sekolah. Kolaborasi 3 buah sekolah. Yang ni daripada sekolah cikgu lah, SK Felda Bukit Damai di Lancang. Okey, yang ni yang adik Izara tadi buat pada video tadi kan. Yang ni dia buat di rumah dia tu. Ayah dia bagi rakaman video pada saya lah. Okay, terima kasihlah kepada ayah adik Izara ni sebab dia membantu kita lah. Sebab dia memang minat dalam bidang seni. Okey, jadi dia dah menyumbang karya di sini, dan di sana tu karya murid daripada SK Karak. SK Karak Bentong, Pahang. Betul. Jadi 3 buah sekolah tu cikgu. Alhamdulillah lah. Mereka ni belajar, kata apa, dia nak bantu cikgu. Jadi cikgu bawa hasil karya ni dengan sangat rasa bangga lah. Okay, kita dapat sama-sama berkongsi. Jadi sebelum ni cikgu nak bersoal jawab sikit lah dengan Hanif. Silakan cikgu. Kita anggap ni satu pentaksiran baru lah. Boleh. Okey, jadi di segmen yang ni kita lebih kepada fokus kita kepada apresiasi seni. Apresiasi seni. Apresiasi seni maksudnya kita nak menghargai karya sendiri, karya orang lain. Ni karya murid-murid dan juga alam ciptaan Tuhan. Jadi cikgu nak Hanif ceritakan sedikit lah apresiasi seni. Hanif nyatakan pengalaman Hanif. Apakah pengalaman, apakah pengetahuan baru yang Hanif dapat ketika Hanif melaksanakan aktiviti tersebut? Aktiviti inilah resis tadi. Baik cikgu, ketika saya melakukan aktiviti ini, yang tentunya yang saya belajar tadi ialah penggunaan alatan yang diperlukan untuk teknik resis ini. Sebagai contoh, pastel minyak, lilin, krayon. Ya cikgu, itu nombor 1. Nombor 2, saya juga belajar mengenai unsur seni. Garisan. Betul juga. Garisan, jenis-jenis garisan seperti cikgu. Boleh ulang balik garisan apa yang ni dah belajar tadi? Saya akan cuba. Kita ada garisan beralun, garisan berpancar, garisan titik-titik, dan satu lagi yang hujan garisan melingkar. Betul. Yang hujan? Hujan titik-titik je. Putus-putus. Minta maaf. Tapi titik-titik pun ada juga. Dia sama je sebenarnya. Cuma beza bentuk dia tu. Betul. Okay. Yang murid-murid di rumah ingat tau, garisan putus-putus bukan titik-titik. Ingat putus-putus. Itu sangat penting. Kemudian unsur seni kedua cikgu nak tanya. Boleh? Boleh cikgu. Bersedia nak jawab? Cikgu nak tengok ni apa yang Hanif dapat hari ni. Okey, jadi murid-murid di rumah pun mesti dapat juga kan. Betul. Warna pula. Okey, nyatakan soalan mudah je. Nyatakan 3 warna asas. Senang je.
tiga warna asas. Itu warna prima cikgu. Ya, warna prima, betul. Warna prima ada merah, ada biru dan warna kuning. Ya, betul. Hebat ni, pandai dahsyat. Alhamdulillah cikgu. Baru belajar sekejap dengan Cikgu Syukri dah dapat. Dan seperti Betul, cikgu kita cakap, ada juga warna prima, warna sekunder dan warna tertier. Yang saya betul. pasti murid-murid di rumah semua boleh ingat semua warna-warna tersebut, kategori warna tersebut, jenis warna cikgu. Dan ada tadi warna sejuk dan warna panas. Warna sejuk dan warna panas. Ingat cikgu. Okey, InsyaAllah. bagus. Cikgu, jika mereka di rumah ingin melakukan lebih latihan atau mendapatkan lebih ilmu, di manakah mereka boleh cari ilmu tersebut? Okey, memandangkan kita ni dalam fasa baru kan, norma baru. Okey, untuk anak-anak murid di rumah ataupun guru-guru di Malaysia ni, kalau nak mendapatkan bahan ataupun sumber pembelajaran, boleh ke portal Sumberku melalui pengenalan yang terbaru ni, KPM Perkasaku. Jadi cikgu-cikgu, murid-murid boleh dapatkan sumber dan bahan di sana, di Sumberku. Di Sumberku cikgu. Okey. Itu yang baru dibangunkan. Jadi banyak bahan-bahan pembelajaran yang boleh diakses, yang boleh membantu memudahkan kita punya kerja dan juga aktiviti pembelajaran lah. Baik cikgu. Dan kepada murid-murid di rumah juga boleh saksikan pautan yang kita telah ada di kaca TV anda untuk melayari Sumberku cikgu. Itu cikgu Ya, betul. Cikgu, dan kita sebenarnya sudah hampir ke hujung rancangan kita ni. Dah nak habis dah. Dah nak habis dah cikgu. Saya pun tak puas lagi. Banyak benda yang nak dikongsikan. Betul, alhamdulillah cikgu. Dan cikgu, kata-kata terakhir atau nasihat-nasihat untuk murid-murid kita di rumah. Okey, untuk murid-murid di rumah, daripada Cikgu Syukri, jangan berhenti belajar. Kita kena terus belajar, kita kena belajar dan berkarya dalam bidang seni. Ingat, karya kita ni hasil ilham kita ni kita boleh komersialkan. Okey, kita boleh jual dan sebagainya. Okey, selain daripada kita belajar menghargai karya seni, kita juga menghargai alam sekitar. Betul cikgu. Alhamdulillah, dan saya rasa itu semua kata-kata yang bernas. Sila pegang kata-kata tersebut, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Muhammad Skuri Hassan dari SK Felda Bukit Damai, Lancang, Pahang untuk mata pelajaran pendidikan seni visual kita hari ini. Saya pasti semua dah banyak belajar. Teruskan karya seni anda, usaha anda, dan teruskan bersama kami setia di Didik TV KPM. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi. Nama saya Hanif Sean, dan Assalamualaikum dan terima kasih. Bye-bye.